Assalamualaikum, nama saya Nazim bin Saul Nizam, nama kad 13DT F1228. Hari ini saya akan membentangkan tentang rukun negara. Rukun negara merupakan ideologi kebangsaan Malaysia yang diperkenalkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970. Rukun negara tujuan untuk membentuk kepribadian rakyat negara ini sebagai bangsa Malaysia yang bersatu padu. Terdapat 5 prinsip ideologi yang menjadi tonggak perpaduan antara rakyat untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat. Memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dengan berbagai-bagai corak. Dan untuk membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden. Perkara ini dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera selama-lamanya. Namun, pada masa ini, prinsip rukun negara makin terpinggir dan dilupakan oleh masyarakat kita, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Oleh itu, kepentingan penghayatan rukun negara dan pelbagai langkah yang efektif untuk memupuk kesedaran rakyat Malaysia dalam menghayati prinsip-prinsip rukun negara yang Assalamualaikum, nama saya Nur Hakim bin Ismail, kad matrik 13 DBT 1994. Saya akan membentangkan rukun negara sebagai ideologi. Latar belakang rukun negara yang pertama ialah ideologi ini digubah semasa negara sedang berada di bawah pimpinan negara, iaitu Majlis Perundingan Negeri. Kata sepakat untuk mencipta satu ideologi negara dicetuskan semasa mesyuarat pertama MPN yang dipenguruskan oleh pengarah Magaran, iaitu pada 23 Januari 1970. Majlis Perundingan Negara ditubuhkan oleh pengarah Magaran di bawah Undang-Undang Darurat yang diwatakan pada 29 Januari 1970. Anggota-anggota Majlis Perundingan Negara terdiri daripada seorang pengerusi, 3 orang menteri, wakil-wakil kerajaan negeri dan wakil-wakil daripada tokoh-tokoh agama. Badan-badan profesional, perkhidmatan awam, persatuan sekerja, wartawan, persatuan guru-guru dan wakil-wakil kumpulan kecil. Rukun negara telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong yang keempat pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun kemerdekaan yang ke-13. Matlamat rukun negara mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat di Malaysia. Seterusnya, memelihara cara hidup demokratik dalam masyarakat di negara Malaysia. Ia juga membentuk satu masyarakat yang adil dan saksama agar kemakmuran negara terjamin dan berada dalam suasana harmoni tanpa menimbulkan perasaan yang negatif antara satu sama lain di kalangan masyarakat Malaysia. Ini juga menjaminkan satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan dengan pelbagai corak kehidupan dalam masyarakat di sekeliling kita. Rukun negara adalah salah satu nilai yang perlu dicapai ataupun yang perlu diketahui oleh semua lapisan masyarakat, sama ada dari golongan muda atau golongan yang tua. Rukun negara adalah satu visi bagi merealisasikan kontrak sosial yang dipersetujui oleh kaum-kaum utama di Malaysia atau Malaysia semasa pengumbalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu maupun Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aifah binti Hussein. Nombor matrik saya 13 Saya akan menerangkan tentang huraian 5 prinsip rukun negara. Prinsip rukun negara yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Ini kerana di negara Malaysia terdapat pelbagai kepercayaan, agama dan fahaman antara kaum. Kerana mereka menganggap
Agama merupakan satu unsur yang penting untuk mereka membentuk rohani dan jasmani di kalangan masyarakat kita. Di dalam Perlembagaan Persekutuan sendiri menetapkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan dan kepercayaan atau agama-agama lain boleh diamalkan dengan bebas. Penduduk negara Malaysia terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India yang mempunyai kepercayaan masing-masing. Sebagai contohnya, kaum Melayu percaya bahawa alam ini dicipta oleh Tuhan dan segala amalan baik dan buruk yang dilakukan akan dicatat oleh malaikat yang ditugaskan. Bagi kaum India pula, mereka menyembah berhala seperti bulan dan matahari. Masyarakat India mempunyai banyak agama, antaranya ialah agama Hindu, Buddha dan Kristian. Manakala, bagi masyarakat Cina pula, penganut agama Buddha sahaja. Setiap penganut agama sewajarnya menjadikan agama masing-masing sebagai asas membina keharmonian dan perpaduan, bukannya menggunakan agama sebagai alat mencipta permusuhan. Justeru, semua kepercayaan agama di negara ini menolak sebarang bentuk ekstremisme agama. Sebaliknya, mengamalkan fahaman kesederhanaan yang dapat menyubuh sikap persefahaman dan bertolak ansur atau saling bertoleransi. Prinsip rukun negara yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Di negara kita, raja dan negara mempunyai kaitan yang sangat rapat. Ini adalah kerana negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong YDPA adalah ketua negara. Perkara 44 pula menyebut bahawa YDPA adalah sebahagian daripada komponen yang membentuk parlimen di negara ini. Justeru, prinsip kesetiaan dan ketaatan kepada raja dan negara menjadi unsur dan ciri-ciri penting dalam soal kewarganegaraan di negara ini. Setiap warga negara Malaysia perlu menumpukan sepenuhnya taat setia, jujur dan ikhlas kepada Yang di-Pertuan Agong dan negara. Penghayatan terhadap prinsip kedua mampu membentuk satu bangsa Malaysia yang patriotik dan bersatu padu kerana raja adalah payung negara yang menaungi seluruh rakyat di negara ini. Justeru, institusi raja tidak boleh dicemari, diperlekeh atau dihina serta ia tidak wajar dipolitikkan sama sekali. Prinsip yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan di Malaysia dikenali sebagai perlembagaan persekutuan. Prinsip keluhuran perlembagaan ini bermaksud ketinggian dan keagungan undang-undang. Keluhuran perlembagaan Malaysia terletak kepada kedudukannya sebagai undang-undang yang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang seperti yang disebut dalam perkara 4/1 Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan boleh menjadi rujukan kepada rakyat Malaysia supaya tidak berlaku perselisihan fahaman dan mencetuskan rusuhan sesama kita, tidak kira agama dan bangsa. Perlembagaan menjadi asas penting untuk menjamin keadilan, kerjasama, kesepakatan dan kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Setiap rakyat mempunyai kedudukan atau taraf yang sama di sisi undang-undang. Justeru, perlembagaan memberi jaminan terhadap hak asasi, kebebasan rakyat dan keadilan sosial untuk semua kaum di negara. Badan yang dipertanggungjawabkan memelihara keluhuran dan ketinggian perlembagaan ialah Badan Kehakiman. Badan ini berkuasa menentukan kesahihan sesuatu undang-undang. Sekiranya pemimpin dan rakyat di negara Malaysia mematuhi perlembagaan, sudah pasti tidak akan berlaku isu politik yang boleh mencetuskan pergaduhan dan memburukkan nama negara kita sendiri. Seterusnya adalah kedaulatan undang-undang. Setiap negara mempunyai undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, tenteram, stabil dan makmur. Justeru, kedaulatan undang-undang menjadi satu elemen yang penting bagi memastikan undang-undang berjalan dengan lancar. Kedaulatan undang-undang bermaksud setiap rakyat adalah sama tarafnya di sisi undang-undang negara, tanpa ada sebarang diskriminasi, kaum, gender mahupun kedudukan. Oleh itu, keadilan merupakan elemen penting dalam menegakkan kedaulatan undang-undang. Kuasa kedaulatan dalam konteks undang-undang adalah merujuk kepada autoriti perundangan yang paling tinggi iaitu Perlembagaan Negara.
Badan untuk menegakkan kedaulatan undang-undang pula dijamin pula oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. Ini penting bagi menjamin kebebasan hak asasi semua warga negara Malaysia. Namun, kebebasan asasi tidak bermakna kita bebas melakukan apa sahaja sehingga melanggar undang-undang dan perlembagaan negara. Misalnya adalah menyalahi undang-undang dan perlembagaan negara apabila ada pihak yang mahu menjatuhkan kerajaan sama ada dengan kekerasan atau dengan cara yang tidak menurut perlembagaan kerana ia mungkin termasuk dalam pengertian kebebasan dan hak asasi. Di dalam perkara 149 Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyebut bahawa undang-undang menentang perbuatan subversif, tindakan yang memudaratkan ketenteraman awam dan sebagainya. Prinsip yang terakhir adalah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan perkembangan dan personaliti individu yang seharusnya dibina sejak kecil lagi. Prinsip ini juga berkait rapat dengan nilai-nilai moral dan akhlak murni masyarakat. Prinsip ini mestilah menjadi panduan seluruh rakyat supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kemajuan dan pembangunan tamadun negara yang berasaskan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. Kehidupan yang bertata susila dan bersopan santun amat penting dalam konteks perhubungan etnik, terutama dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Dalam konteks ini, setiap warga negara sewajarnya tahu menghormati orang lain dengan mengawal diri daripada membangkitkan persoalan-persoalan yang sensitif kepada semua kaum berkaitan dengan kewarganegaraannya, asal keturunannya, bahasa, kebudayaan serta kepercayaan dan agama yang dianutinya. Kerajaan amat penting untuk membentuk masyarakat yang bersopan santun, berdisiplin dan bermoral tinggi. Rumusan ialah justru kepentingan penghayatan rukun negara ialah dapat melahirkan rakyat yang taat kepada agama dan patuh pada undang-undang dan peraturan negara yang ditetapkan. Salah satu prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan dan kedaulatan undang-undang. Hal ini demikian kerana semua agama di dunia telah mengajak manusia melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Rakyat yang mendekatkan diri dengan Tuhan akan menghindarkan diri daripada gejala yang tidak sihat seperti terlibat dalam ajaran sesat, rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Individu yang patuh pada agama dan undang-undang tidak akan melanggar undang-undang yang telah ditetapkan untuk kebaikan dalam semua perkara seperti melanggar peraturan jalan raya dan merampas hak orang lain. Jelaslah bahawa penghayatan rukun negara dapat melahirkan rakyat yang taat kepada agama dan patuh kepada undang-undang.